أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah subuh seperti biasa. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyempurnakan bahagian yang ketiga daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Rasulullah kata, Tuhanku berpesan kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, ni yang telah kita baca. Pertama, ikhlas kepada Allah sama ada di waktu keseorangan ataupun ramai-ramai. Yang kedua, kita berlaku adil sama ada di waktu kita marah ataupun di waktu kita suka. Yang ketiga, kita berjimat cermat sama ada di waktu kita kaya ataupun kita fakir. Ini telah kita syarahkan kemarin dulu. Kuliah kita kemarin syarahkan 3 perkara, iaitu bahawa kita memaafkan orang yang buat zalim kepada kita. Yang kedua, kita memberi kepada orang yang menyekat pemberiannya kepada kita. Dan yang ketiga ialah kita menghubungkan tali silaturrahim dengan orang yang bermusuh dengan kita. Ada 3 lagi bakinya ialah wa ayyakuna sabti fikran. Hari ini hendaklah kamu jadikan diam kamu itu sebagai satu masa berfikir, wa nutqi zikran, bercakapnya kamu itu sebagai satu zikir, dan wa nazari imaran, lihatnya kamu sesuatu perkara itu hendaklah kamu jadikan satu pelajaran ataupun satu iktibar. Sabda Rasulullah yang pertama iaitu wa ayyakuna samti fikran, bahawa hendaklah jadikan diamku itu satu masa berfikir. Diam ni tuan-tuan, lawan bagi diam ialah bercakap. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita satu anggota untuk kita bercakap, iaitu lidah. Adakah tidak dibolehkan kita bercakap? Jawapannya dibolehkan oleh agama, kecuali pada perkara-perkara yang tidak baik. Dan kita harus ingat bahawa di sana ada satu ayat Al-Quran yang menyebut bahawa setiap perkataan yang baik ini akan diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib, bahawa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diangkat segala perkataan yang baik-baik. Adapun perkataan yang tidak baik tidak akan diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kita kena awasi diri kita daripada kita banyak bercakap dengan perkataan yang tidak baik, kecuali percakapan kita untuk menerangkan sesuatu perkara yang baik, ataupun kita nak kita nak membetulkan sesuatu keadaan, ataupun perkataan kita untuk menghuraikan satu-satu perkataan untuk tujuan yang baik, maka ini dibolehkan oleh agama. Kerana kalau percakapan yang tidak baik, qabihul kalam yunaffiru ankal kiram, kalau kita bercakap perkataan yang tidak baik, orang-orang yang mulia akan lari daripada kita. Wa yughri ankal alaikal li'am, bila orang yang mulia lari daripada kamu akibat kamu bercakap perkataan yang tidak baik, maka yang akan duduk dengan kamu adalah orang-orang yang li'am. Li'am artinya orang-orang yang keji perangai mereka,
orang yang tidak baik akan perangai mereka. Wa yuwajjihu ilaikal malam, dan orang akan mencela kita, apalah fulan ibni fulan ini percakapannya tidak bagus, seperti mana hadis Abu Zar radhiyallahu taala anhu, alaika bitulis samti, hendaklah kamu ni panjang diam kamu. Yang diam kamu ni biar lama sikit. Pasal apa? Kalau kamu ni diam lama, tak bercakap perkataan yang tidak baik ni, kerana dia boleh menghalau syaitan daripada kita semua. Dan bila syaitan tidak ada dengan kita, kita tak cakap benda tak bagus dan sebagainya, syaitan akan lari daripada kita. Maka pada masa itu, wa'aunul laka ala amri dinik, maka dia akan jadi satu pemangkin, satu penyokong kepada kita untuk kita ni melaksanakan perintah-perintah agama. Mungkin diam kita ni menjadi satu zikir kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, indama qala lahu, di ketika mana Ibnu Amir, Uqbah bin Amir kata ke Rasulullah, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apakah itu an-najah, yakni keselamatan? Qala amsik alaika lisanak. Nabi kata, di antara kejayaan itu ialah amsik alaika lisanak, hendaklah kamu pegang, kamu tahan akan lidah kamu. Yakni bila kita tahan lidah kita daripada bercakap perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak bagus, maka kita tidak melakukan dosa. Dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, rahimallahu 'abdan takallama faghanima aw sakata fasalima. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba, abdan takallama, yang berkata-kata, yang bercakap, tapi faghanima, dia mendapat keuntungan pahala. Kalau dia tak boleh bercakap perkataan yang bagus, aw sakata, ataupun baik dia diam. Bila dia diam, fasalima, maka dia akan selamat. Diam ni kawan-kawan mempunyai sejuta satu rahsia. Orang tidak boleh mentafsirkan kepada kita apakah pendirian dan keadaan yang ada dalam jiwa kita kerana kita ini diam. Waktu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu amat cerdik orangnya. Dia berpesan kepada kita sekalian. Dia kata, "Idza takallama as-safihu fa khairu ijabatihi as-sukut." Apabila ada orang yang bodoh berkata-kata dengan kamu, cakap tak molek dengan kamu, fa khairu ijabatihi as-sukut, maka sebaik-baik jawapan kamu adalah diam. Dan Allah Ta'ala pun suruh kita dalam surah Al-Furqan, bila kita lalu ke kawasan benda-benda yang melalaikan kita, melarakan kita, marru kiraman, lalu dengan penuh mulia, kita jaga baik kemuliaan anggota kita, kita buat tak tahu saja benda-benda yang tidak bagus yang masuk dalam telinga kita ini. Bila kita bercakap, kita banyak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bukan Rasulullah bersabda, ini pada kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, man kathura kalamahu, siapa dia yang banyak percakapannya, kathura khata'uhu. Man kathura kalamuhu, orang yang banyak percakapan dia, kathura khata'uhu, banyaklah salah dia. Wa man kathura khata'uhu, orang yang banyak salahnya, qalla haya'uhu, kuranglah rasa malunya. Wa man qalla haya'uhu, orang yang kurang malunya, qalla wara'uhu, maka kuranglah akan waraknya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, orang yang kurang waraknya itu maka akan matilah hatinya. Wa man mata qalbuhu dakhalan nar, siapa dia yang mati hatinya, maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat baik-baik, kena kurangkan bercakap kecuali pada perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul ataupun yang kita tidak betul. Kalau betul kawan-kawan sekalian, kita berkata-katalah dengannya, ataupun kita minimalkan, ataupun kita jaga kesalahan dalam kita bercakap. Contoh, kalau orang minta pandangan dengan kita, Nabi kita bersabda, al-mustasyaru mu'taman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustasyaru mu'tamanun. Mustasyar artinya
orang yang diminta pandangan itu mu'tamanun, maka dia mesti seorang yang kena berlaku amanah. Tuan-tuan minta pandangan dengan saya kena berkata benar walaupun benda tu adalah pahit. Ustaz, fulan ibni fulan ni pada pengetahuan ustaznya macam mana? Sedangkan fulan ibni fulan ini dia tak baik dengan saya, dia ada masalah dengan saya. Tapi kalau saya orang yang jujur, yang baiknya dikatakan baik, yang tidak baiknya dikatakan tidak baik. Jadi mana-mana yang baik kita katakan dia tu baik, mana-mana yang tidak baik kita katakan dia tu tidak baik. Jadi kita kena jujur dalam kita berkata-kata, walaupun dengan sesiapa, dengan mak kita, ayah kita, kawan kita, sahabat kita. Kalau kita kata dia ni baik, tiba-tiba kita buat perlakuan tidak baik, maka penyaksian kita dikira penyaksian yang palsu, ataupun dalam istilah agama dinamakan dengan nama syahadatuz zur. Tuan-tuan semua tahulah bahawa syahadatuz zur ini satu dosa yang besar. Pada satu ketika Rasulullah SAW sedang berbaring di masjidnya. Ada seorang datang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia dosa besar?" Nabi jawab satu. Masa tu Nabi sedang berbaring. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apa dia dosa besar lagi?" Jawab Nabi sekian-sekian. Yang ketiga, Nabi kita pun bangun. Daripada baginda berbaring, Nabi kita bangun, duduk, cokoh. Duduk daripada baring. Nabi kata apa? "Ala wa syahadatuz zur." Awasilah kamu daripada saksi yang palsu. Jadi kalau kita bercakap tentang hal seseorang yang berbentuk penyaksian sedangkan kita tidak tahu, maka ia saksi yang palsu. Saksi yang palsu ini dosanya teramat besar. Sebab itulah kita kalau tak tahu jangan bercakap. Jangan kita bercakap. Tak tahu kita diam. Ustaz, macam mana pandangan Ustaz kepada orang sekian-sekian yang saya ada kepentingan dengannya? Kita jawab, setakat yang saya tahu, alhamdulillah. Yang di belakangnya saya tidak tahu. Kalaupun dia ada buruk sekalipun kawan-kawan, kita tak payah kita nak bersarahah, nak berterang-terangan dengan buruknya. Kita jawab kepada dia, pada pengamatan saya, secara peribadinya saudara kena ceklah dengan orang lain sebab saya kurang arif dengan peribadi dia. Jadi kita nak jawab, jangan kita menjual keaiban orang. Kalau kita jual keaiban orang melalui percakapan kita, maka kita akan rugi. Jadi kawan-kawan, kita kena jaga baik-baik perkataan kita ini. Dan sesungguhnya ketahuilah bahawa wa inna kalamal abdi kulluhu mahsubun alaih. Semua ucapan hamba ini, ucapan kita ini akan dikira ke atas kita. Illa zikrullah, kecuali kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita menyuruh perkara yang baik, ataupun kita melarang perkara-perkara perbuatan yang tidak baik. Ataupun ucapan kita ini islahan bainan nas. Ucapan kita untuk kita perbaikan hubungan di antara manusia. Ini dibenarkan oleh agama. Qauluhu ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Perkataan yang baik ini, kata Rasulullahnya, kata Allah Ta'alanya, bisikan-bisikan yang baik ini, man amara bi sadaqatin, orang yang memerintahkan buat sesuatu yang baik, bersedekah dan sebagainya. Au ma'rufin, ataupun buat mana-mana perbuatan yang ma'ruf. Au islahin, ataupun untuk kita islah, perbaikan hubungan di antara sama-sama kita manusia. Jadi kita kena jaga percakapan kita ni biarlah betul. Wa qawluhu wa tuba liman anfaqal fadla min malih. Bergembiralah bagi mana-mana orang yang bersedekah apa yang lebih daripada hartanya. Wa amsakal fadla min qawli. Dan berbahagialah mana-mana orang yang menahan lidahnya daripada bercakap perkataan-perkataan yang tidak baik. Kerana lidah kita ni, sahabat sekalian, akhtarul jawarih.
Lidah kita ni adalah anggota kita yang paling sekali kritikal dan bahaya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidakkah seorang manusia itu dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, diseret dengan muka mereka ke bawah menuju ke neraka Allah, illa hasaidu alsinatihim, melainkan kerana kesan daripada hasaid, yakni yang dia dapati daripada ucapan-ucapan dia. Jadi kita ni kena perguna perkataan yang baik. Kata ulama, fakun kan nakhlati yarmunaha bil ahjar fatarmihim bis thimar wa kun kan nihlati ta'kulu tayyiban wa takhruju tayyiban. Ulama, bunga-bunga baik juga perbuat apa ni makanan-makanan yang baik, hatta madu lebah menjadi ubat kepada kita sekalian, disebut dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada sesi bahagian yang ketiga ini, sabda Rasulullah juga kepada kita semua ialah, wa ayyak lidah kamu ini basah dengan berzikrullah. Saya mohon maaf sedikit pada capaian internet pada hari ini kurang baik sedikit kerana Unify di rumah saya ada pihak Unify mari nak baiki. Dah 2 hari ni saya guna talian internet pada telefon saya. Capaian di rumah saya ni untuk capaian biasa tidak begitu kuat ya. Jadi saya guna Unify. Cuma hari ni 2 hari dah Unify rumah saya tergendala. Tadi sedikit tergendala, saya mohon maaf lah. Tuan-tuan sekalian boleh ulang kembali dengan kuliah saya selepas daripada ni, insya-Allah taala. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya pada suatu ketika, Nabi kata kepada kawan-kawan dia, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku khabarkan kepada kamu dengan sebaik-baik amalan kamu? Wa azkaha 'inda malikikum, yang perkataan ini amat suci dan bersih di sisi Tuhan kamu. Wa arfa'uha fi darajatikum, yang amat tinggi darjat kamu di sisi Tuhan kamu. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih baik bagi kamu daripada kamu sedekahkan emas dan juga perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik lagi daripada kamu berperang bertemu dengan musuh kamu, dia potong leher kamu potong leher dia. Qalu, kata sahabat Nabi, bala ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala zikrullah ta'ala, kata dia ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, perkataan yang baik, zikir ini adalah menjadi pusaka yang ditinggalkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu tuan-tuan, sebaik-baik perkataan yang kita nak tinggalkan kepada anak-anak kita ialah pesanan yang paling baik ialah pesanan zikrullah. Tuan-tuan pesanlah kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, supaya anak-anak kita ini mesti perbanyakkan zikrullah. Kita kena pesan anak-anak kita banyakkan berzikir, banyakkan berzikir. Kita banyakkan berdoa, berzikir pada Allah Ta'ala. Dia sebut perkataan yang baik-baik, ya comel-comel belaka, khususnya anak-anak kita. Sebab tuan-tuan sekalian, ucapan yang menguntungkan mak bapak bila berada di alam kubur ialah doa daripada anak-anak. Itu yang paling mahal. Zikir daripada kita, anak-anak kepada kita sekalian. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku. Biarlah perkataan yang baik ini keluar daripada mulut anak-anak kita sepanjang masa, supaya mereka sentiasa menyebut yang baik, dan kita suruh anak-anak kita sebut perkara yang baik ini menjadi saham kepada kita untuk kita mendapat pahala di hari akhirat nanti. Jadi kawan-kawan sekalian, yang ketiga ialah kita kena jadikan ucapan kita ini zikrullah. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ana jalisu man zakarani. Aku bersama-sama dengan orang yang sentiasa ingat kepadaku, kata Allah. Ada seorang salihin berkata, inni a'lamu mata yadhkuruni rabbi azza wa jalla. Fafaza'u minhu wa qalu kaifa ta'lamu dhalik. Qala idza zakartuhu zakarani fahuwa alqailu fadhkuruni azkurkum. Ada seorang yang salihin, dia berkata begini. Dia kata, aku tahu bila Tuhan ingat kepada aku. Dia kata, aku tahu bila Allah ingat kepada aku. Lalu sahabat-sahabat dia terkejut. Wa qalu, kata sahabat dia, kaifa ta'lamu dhalik. Macam mana kamu tahu yang demikian? Kata Allah Ta'ala ni ingat kepada kamu. Macam mana kamu tahu? Faqal, aku tahu bagaimana. Idza zakartuhu zakarani. Aku tahunya ialah apabila aku menyebut nama Allah, pasti Allah akan menyebut nama aku. Tidakkah kita membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala fi suratil Baqarah ayat 152? Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, fadhkuruni azkurkum. Allah Ta'ala kata, fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Yakni kawan-kawan sekalian, Al-Quran menyebut kepada kita, bila kita menyebut nama Allah, fadhkuruni, sebutlah kamu akan namaku, azkurkum, aku sebut nama kamu. Jadi setiap kali kita menyebut nama Allah, Allah akan menyebut nama kita. Bahkan Allah menyebut nama kita di khalayak yang jauh lebih baik daripada khalayak-khalayak yang berada pada kita ialah sejauh mana kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala ni banyak, maka Allah Ta'ala ingat kepada kita pun banyak. Kalau kita ingat kepada Allah tidak banyak, Allah Ta'ala juga tak ingat pada kita. Kalau kita berpaling daripada mengingati Allah, kita lupa kepada Allah, di hari akhirat nanti pula Allah Ta'ala lupa kepada kita. Qauluhu Ta'ala fi surati Taha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah kata, siapa yang berpaling daripada mengingatiku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia ni satu kehidupan yang sempit. Kehidupannya sempit. Wa nahsyuru, dunia ni sempit tuan-tuan. Tidak ada kelapangan hidup di alam dunia. Walaupun rumah dia besar, duit dia banyak, tapi tidak rasa satu kelapangan jiwa. Dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan yang maha esa. Jadi kalau kita perhatikan kepada alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, nescaya kita akan dapati bahawa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau kamu perhatikan kepada tanda kebesaran Allah yang berada di alam ini, banyak benda-benda yang ganjil-ganjil. Saya baca satu kitab tuan-tuan, Allahu a'lam, fakta dia boleh jadi betul. Kitabnya ialah I'jazul Ilmi fil Quran, iaitu benda-benda yang pelik dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang semutnya, tentang nyamuknya. Binatang tersebut dalam Al-Quran antaranya semut, antaranya nyamuk. Semut ba'udah, apa ni, an-naml. Kemudian nyamuk an-namli semut, an-nahli lebah, al-baqarah al-ibil lembu, unta, kambing dan sebagainya. Dalam banyak-banyak haiwan ni saya baca satu perhatian, iaitu nyamuk. Nyamuk satu haiwan yang mempunyai dua hati. Nyamuk yang kecil itu, yang sengat kita, dia mempunyai dua hati. Masya Allah. Dia mempunyai gigi